seperti kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan awal kanak-kanak OKU pelbagai. Betul. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai program intervensi awal yang perlu dilakukan seawal yang boleh supaya dapat meningkatkan kualiti hidup bayi ataupun kanak-kanak dalam mengurangkan beban ahli keluarga. Jadi untuk berbincang lanjut mengenai topik yang akan kami bawakan ini, kami bawakan anda di studio Encik Silatul Rahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga di hujung sana Profesor Madya Dr. Hasnah Toran daripada Fakulti Pendidikan UKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum pagi. Thank you. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Okay. Sebelum saya nak kita cakap OKU pelbagai. Mungkin ramai juga di antara kita yang mungkin kurang tahu berkenaan dengan OKU pelbagai ini. Mungkin kita boleh terangkan terlebih dahulu. Mungkin cikgu sebab Cik Silatul Rahim ni katanya nama terkenal cikgu, panggil cikgu ya? Ya, betul. Okey. Apa sebenarnya dikategorikan sebagai kurang upaya pelbagai ini? Ya, terima kasih. Kurang upaya pelbagai adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis kecacatan. Contohnya, seorang yang tidak dapat melihat pada masa yang sama, tidak dapat mendengar, tidak dapat bercakap ataupun mengalami masalah pembelajaran ataupun autism. Jadi mereka ini dikategorikan sebagai OKU pelbagai ataupun di dalam bahasa asalnya, bahasa Inggeris, multiple disabilities. Okey, kan dulu kalau kita tahu kalau tak cacat penglihatan masuk sekolah ni kan. Tapi kalau banyak masalah tu yang kita tak tahu nak letak kat mana. Kadang-kadang ibu bapa sendiri keliru. Yeah. Betul. Dan kita nak tahu doktor, mungkin ada pendidikan-pendidikan khas yang ditawarkan kepada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada program sekolah pendidikan khas dan juga kita ada program pendidikan khas integrasi, lebih dikenali sebagai PPKI. Maksudnya di sekolah itu akan ada satu unit untuk anak-anak yang kurang upaya. Dan secara tradisionalnya dulu, bagai yang Puan Fariha kata, kalau yang tidak dapat melihat tu di program masalah penglihatan, yang tak dapat mendengar tu di program masalah pendengaran. Tetapi untuk anak-anak yang kekurang upayaan pelbagai ni, kita lihat dia punya pelbagai yang utama tu dan kita letakkan dia dalam program itu. Tetapi memanglah cikgu perlu ada banyak ilmu. Contohnya kalau anak itu buta dan pekak, kedua-dua ilmu mengenai kekurang upayaan ini cikgu-cikgu perlu kuasai. Kena dikuasai lah kan. Maknanya braille, maknanya kuasai isyarat. Ya, betul. Wow. Kalau Cabaran. kita ingat Helen Keller kan? Helen Keller sangat terkenal, seorang pemuisi, seorang advokat OKU dan dia buta dan pekak. Nak tahu juga di Malaysia ni sejak bila adanya pendidikan awal untuk kurang upaya pelbagai? Selalunya kalau pendidikan awal diusahakan oleh NGO. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kerajaan telah menubuhkan Pusat Jenius Kurnia. Tetapi pada awal penubuhannya Pusat Jenius Kurnia dia lebih fokus kepada autism. Sejak 2018 mula melihat kepada beberapa kepelbagaian yang lain seperti cerebral palsy dan juga masalah penglihatan. Dan di situ, semasa itu saya pengarah di sana, kita mula melihat anak-anak yang datang ada yang buta dan ada autism, ataupun yang datang tu cerebral palsy, ada autism, dan ibu bapa memang at loss, memang teraba-raba. Kan? Jadi doktor nak tanya, bila agaknya usia yang sesuai untuk kalau anak tu mengalami pelbagai ini, mungkin nak dihantar ke sekolah pendidikan khas dan sebagainya, usia yang bagaimana yang sesuai untuk dihantar? Bila kita cakap tentang intervensi awal ataupun pendidikan awal untuk kanak-kanak istimewa ni, kita selalu mula dengan mak bapak. Jadi it starts from home. We believe that it starts from home, dan kita percaya bahawa ibu bapa itu adalah guru yang terbaik untuk anak itu. Jadi melalui program intervensi awal tu sebenarnya kita bagi ilmu kepada mak bapak, kita bagi sokongan. Kadang-kadang mak bapak yang ada anak kurang upaya ni perasaan dia rapuh, emosinya kurang stabil. Jadi kita bagi sokongan dari segi itu, dan selalunya yang kita dapati jika mak bapak itu mantap, mak bapak itu mampan, anak akan sangat berkembang dengan baik. Kita nak mendekati juga lah cikgu, Cik Silatul Rahim kan, bagaimana
kalaulah ada ibu bapa yang datang kan, macam tadi doktor kata perasaan, emosi ibu bapa itu sangat rapuh bila ada anak-anak yang istimewa ini. Selalunya apakah kata-kata yang cikgu beri kepada ibu bapa ni kan? Kebiasaannya, perkara pertama yang kita akan terap ke dalam diri ibu bapa dan mungkin juga saudara mara kepada yang OKU ini, bahawa kecacatan yang dihadapi itu bukannya sesuatu yang direka cipta atau diada-adakan oleh mana-mana pihak. Dan kebiasaannya mereka ini memerlukan sokongan emosi ataupun kaunseling secara berterusan, sehinggalah sampai ke satu tahap di mana mereka merasakan mereka ini di antara keluarga yang terpilih untuk to have a disabled child ini. Ya. Arwah ibu bapa saya dulu pun berhadapan dengan situasi yang sangat getir kerana semasa saya dihinggap penyakit, 3 beradik di dalam keluarga menghadapi masalah yang sama, 2 orang meninggal dan saya menjadi buta. Jadi mereka berada dalam situasi yang sangat very stressful ya. Dan saya dapat bayangkan. Jadi bila saya berhadapan dengan ibu atau bapa yang sebegini, saya sering berkata yang life has to go on ya. Kita tak boleh give up just kerana kecacatan. Kerana kecacatan fizikal hanyalah salah satu daripada berjuta-juta kriteria yang ada pada seseorang insan. Ya, seorang manusia itu terbentuk daripada berjuta-juta modal insan. Jadi untuk tidak memiliki penglihatan atau pendengaran salah satu daripada kriteria yang boleh diganti dengan alternatif yang lain. Ya. Sebab zaman sekarang dengan sokongan teknologi, dengan sokongan persekitaran yang jauh lebih mesra, OKU, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya. Dan saya memberitahu mereka, untuk yang buta atau yang pekak ini kembali dapat melihat dan mendengar atau kembali dapat bertutur, mungkin sesuatu yang agak mustahil kerana kecacatan itu bersifat kekal. Ya. Tetapi untuk kita membina dan membangunkan insan-insan ini menjadi modal insan yang berguna kepada negara dan masyarakat adalah sesuatu yang sangat logik dan boleh dilaksanakan. I mean, it is possible to be done. Jadi kita melihat kepada konteks apa yang dapat kita lakukan instead of melihat kepada apa yang sudah tidak dapat diubah. Ya, ini wow. Mendengar kata-kata cikgu pun sikit sebanyak menyuntik semangat yang lain juga kepada kami, apatah lagi kepada ibu bapa. Baik. Betul, sebab ibu bapa memainkan peranan yang penting macam yang doktor kata tadi. Ianya semuanya bermula daripada ibu bapa itu sendiri, bagaimana cara mereka menangani masalah-masalah sebegini. Dan mungkin saya ingin tahulah bagaimana, apakah jenis-jenis latihan yang mungkin diberikan kepada yang mengalami masalah OKU pelbagai ini. Kalau kata dia buta dan pekak, yang utama manusia ni kan, no matter what disabilities kan, komunikasi. Tanpa komunikasi, dia tak dapat berhubung dengan orang di sekeliling dia, dia tak dapat akses sokongan. Dan dia akan rasa terhindar, dia akan rasa terasing daripada orang lain. Jadi kita pastikan dia boleh berkomunikasi. Contohnya kita ada satu kes di mana anak itu dia tidak dapat melihat dan juga dia mengalami autism. Jadi dia tak dapat lihat, jadi memang kita perlu bagi arahan kepada dia melalui pertuturan. Kita kena cakap pada dia supaya dia faham. Tetapi dia punya autism tu menyebabkan kadang-kadang apa yang kita cakap tu dia kurang faham. Jadi yang kita buat adalah kita jalankan intervensi melalui aktiviti. Contohnya kalau kita nak ajar dia makan, kita bagi makanan dan kita latih, kita tunjukkan dia macam mana nak pegang sudu, kita find out makanan apa yang dia nak makan. Selalunya, satu, komunikasi, dua, urus diri, maksudnya supaya dia boleh segera menjadi berdikari. Sebab anak-anak yang tidak diajar untuk berdikari ni, dia akan mendatangkan satu lagi bebanan kepada ibu bapa. Ibu bapa mungkin rasa sedih, mungkin rasa terbeban dari segi keuangan, penat.
jika anak tu boleh dapat berdikari, mak bapak tu akan rasa anak aku boleh lah. Ya, betul. Jadi komunikasi dan urus diri itu antara yang paling Dia awal. kena seiring ke ibu bapa dengan anak tu kena seiring berjalan kan. Cikgu okey. Ya. Mungkinlah kita sedar walaupun sebab ramai juga ibu bapa mungkin kadang malu nak bawa anak ke depan kan, takut orang bercakap macam tu. Dan sekarang ni bila adanya pendidikan sebegini, mungkin cikgu sendirilah boleh beri sedikit gambaran yang baru kepada ibu bapa yang masih lagi ada perasaan malu dan segan untuk membawa anak ni mendapatkan pendidikan yang sebegini. Pilihan yang ada bila kita memiliki kecacatan atau ketidakupayaan adalah yang pertama mendapatkan pendidikan akademik, ya. Sama ada akademik dari segi pendidikan formal ataupun mahat talfiz, ya. Dengan lain perkataan, mencari ilmu ke tahap yang maksimum. Kerana pengalaman saya, ya, apabila saya sedar saya menjadi buta pada usia 5 tahun, ibu dan bapa saya tidak sure nak hantar saya ke sekolah atau nak simpan di rumah. Tetapi akhir sekali, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memutuskan untuk menghantar saya ke sekolah yang amat jauh kerana saya berasal dari Kedah dan sekolah pendidikan khas yang ada pada masa itu di Pulau Pinang. Dan pendekkan cerita, apabila saya bersekolah dan saya dapat melihat yang future untuk saya dan rakan-rakan yang senasib dengan saya hanyalah melalui pendidikan, sama ada formal ataupun pendidikan mahat talfiz. Jadi bila zaman sekarang ini, bila kita ada anak-anak OKU yang bercita-cita tinggi, kita jangan sekali-kali mematahkan semangat mereka dengan berkata, you OKU, you tidak boleh buat itu, you tidak boleh buat ini. Bila saya bercita-cita nak jadi aircraft pilot, saya diberitahu tak boleh. Ya, kerana saya buta. Kemudian saya bercita-cita nak jadi the judge for a beauty contest. Wow. Pun orang kata tak boleh. Saya buta. Kemudian saya kata saya nak jadi computer programmer, software engineer. Orang kata tak boleh. Saya kata no, I'm not going to listen to anyone now. Saya teruskan dengan cita-cita saya dan alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat belajar computer science. Orang buta yang pertama belajar computer science dari Malaysia, alhamdulillah. Dan ilmu itu saya bawa balik. Dan sekarang ni beribu orang buta di Malaysia dan rantau ASEAN sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan teknologi telefon pintar dengan teknologi yang kita panggil assistive technology. Jadi pendek kata, kita jangan melihat kepada ketidakupayaan itu sebagai fokus. Kita melihat keupayaan yang ada itu sebagai fokus. Bagaimana kita dapat membangunkan seseorang itu dengan limitation yang ada pada dia. Ya, baik. Saya kira ini antara kata-kata semangat dan inspirasi yang sangat besar yang boleh kita kongsikan kepada semua. Terima kasih banyak-banyak Alhamdulillah. Profesor Mak Dia, Dr. Hasnal Turan dan juga Encik Silaturahim Dahman. Nama pun sedap, alhamdulillah Silaturahim.